One minute remaining. We have 972, 900, and we are going to blast in 1 minute. 977. Waalaikumsalam semua, masuk. Luffy kepada Safwan Anis, Safwan Yunus, Muhammad Syakir, Hazim Haikal, Tengku Muhammad. Nak request lagu apa baik? Lagu tu Metallica satu. Okey, Metallica. Tak dengar. Ada yang tak dengar? Alright, let's see. 9.30 kita di NFP. Kita tengok dulu sekejap NFP. Kita akan start pada pukul berapa, Pak? 9.45. Tunggu NFP clear. Lagu Linkin Park. Ada orang minta lagu Linkin Park. Alright, the door is closing. Ramai yang tak dapat masuk lagi. The door is closing. So we are going to start our flight in another 5 minutes. Kita tengok sekejap NFP. Lepas tu kita akan start kelas kita, okay? NFP kita tengok pair apa best. Don't show again. Webinar is full. I'm sorry guys. I'm sorry yang siapa yang tak dapat masuk is already full. Tell your friend it's already full. Kepada yang dapat masuk hari ini, tanya diucapkan kerana berjaya berebut tempat kerusi. Kalau tak nak cepat masuk dekat grup VIP. Alright, kita nak try ada minta lagu ni lah. Sebab dia macam cerita apa cakap. Tengok Euro USD lah, I think NFP tak pergi jauh kot sebab news ni, NFP ni semua orang tengah tengok, orang cakap tu tengok apa result, siapa menang kan. So NFP tonight is not, I don't know, maybe it's not going to be very big. Okey, ambil tempat duduk masing-masing, tolong jaga jarak masing-masing, jangan lupa pakai pelitup muka. Lagu beranda jangan lupa, insyaAllah saya akan bagi. Okey, dah register ni cikgu tapi tak di-invite masuk VIP pun. Takkan nanti UPM saya, you tahu kan nombor saya? Dah tahu kan saya punya Telegram. Siapa yang dah register ni cikgu dan dah depo, make sure you depo dulu, register, kita tak nak. Depo $30 juga. Dia depo $30, lepas tu waktu dalam RM100, insyaAllah you boleh cover balik sekejap saja. Loss $6 minggu ni. Menangis abang, loss $6. Orang lain loss 6,000 USD, ada yang loss 60,000 USD, ada yang loss 600,000 USD. Dan hari pun nak nombor cikgu, you takkan dapat nombor saya sebab nanti you kacau macam-macam. Saya akan bagi nombor telefon admin saya. So far okay tak? Kita test audio kejap, test audio 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3 test audio, lokasi anda dan bagaimana keadaan di sana, clear tak clear, kita nak baca sikit. Brunei clear, Perak clear, Kelana Jaya clear, Kota Baru clear, Putrajaya clear, Ampang clear, KL clear, Puchong clear, Sandakan clear. Welcome to our spaceship. We are going to launch in 1 minute, so I have to check everything should be clear. Indonesia clear, Penang, Pulau Mare clear, Pulau Mare, Ukraine also clear, Sabah clear, JB clear, Kajang clear, Brunei clear, Dengkil clear, Baling clear, Shalom clear, Penang clear, Seremban clear, Moscow clear, Batu Cape clear, Orion, nak lagu Orion. Singapore clear, Kota Kinabalu clear, Forbidden City clear. Where is that Forbidden City? Madagascar clear, USJ clear, London clear, West Java clear, Keluang clear, Indonesia clear, Yogyakarta clear, nampak Indonesia semua ada. Sarawak clear, Sik clear, Kedah, Tawau, Jalil Hill, Bukit Jalil clear. Sini clear, sini tu kat mana bang? Sini. Gombak clear, Puncak Alang clear, White House also clear, Anong City clear, Atlantic clear. Macam-macam korang daripada Atlantic lah, daripada Kayangan, daripada Guatemala, daripada Konoha. Suara okey kan? Mantap suara cikgu DJ SMS. Okay, you got $100 from me. Mewah dah clear, Kapong clear, Bandung clear, Putra Heights clear, Steel River.
Sungai Besi, ya, Steel River clear, thank you. Barza also clear. Barza from Alam Sebalik Mata also clear, thank you very much. Portland clear, Perak clear, Afrika clear. Afrika tapi nama Melayu, tak tengok lagi nama-nama yang pelik-pelik, nama Masalih ke. Ya, tak ada Masalih kan masuk dalam ni, belajar. Lagi satu, saya tengok semua lelaki je ni, aduh, tak ramai perempuan dalam ni. Yang perempuan-perempuan tolong jawab sikit, bagi semangat sikit, kita bagi semangat sikit. Jangan kena mata dengan cikgu, okey? Bukit Naga clear, Troll clear, Mini clear, Corn for Hair. Jangan main-main. Dengan suara je dah tahu handsome. Okey, dapat lagi $100 untuk Hafiz Haikal. Riverstone City Land clear. Where is that? Batu, Sungai Batu sini clear. JB clear Kuching. Saya Mat Saleh, nama Akmal Rahman. Okey, Ampang clear. Syukri Hussein, how to chat? Yes, that ada chat. You just question, I boleh baca dia punya question apa semua. Ask question to staff. I am your staff and I'll be your DJ today. Siti Nurhaliza, join the webinar. Sarjana Putra clear, Captain. Okay, Google, Akmal, Cido. Semua dandan lah mengaku. Okay, guys. Thank you very much. Semua clear, nampak clear. Kita akan start. Kita akan start hari ini, 9.35. Kita akan break pukul 10. Break 10 untuk waktu untuk halau nyamuk apa-apa yang patutlah. Video leading tak video? Kita test video kejap, kalau tukar-tukar. Sekejap audience view masih lagging. Alright, UJ New Zealand Canada, tukar New Zealand Canada. Sebenarnya saya pun boleh nampak apa yang you nampak. Tahu tak? NFP tak, orang cakap, New Zealand Canada sudah terjun baik. Okay, hari ini kita belajar setup V-twin, setup sama baris. Kita dah belajar semalam. Wow, use chef melakukan penerjunan bebas lagi. Setup V-twin ni best bang, setup V-twin ni best. Tapi dia ada masalah sikit bila korang punya dia tak sama baris kan. Ramai yang tanya saya, cikgu kalau tak sama baris macam mana cikgu? Aku dua ajar, kalau tak sama baris kau tak payah entry. Tapi dia orang degil, dia nak masuk juga. Tak sama baris nak masuk juga. Okeylah, terpaksalah pecah kepala macam mana korang nak entry kalau tak sama baris. Actually konsep dia senang saja bang, senang saja ini pun ada setup V-twin, sini pun ada setup V-twin. Okey, kenapa nama dia V-twin nanti saya akan bagi tahu. So semua dah ready dah. Mana aku punya EU tadi? Okey, kalau semua dah ready kita tukar lagu kebangsaan kita, lagu kumpulan Kap Rawau Mim Wauka. Okey. Boleh? Suara tak dengar. Ada yang tak dengar suara? Sedia, suara okey tak? Dengar kan? Lagu tak dengar tak tahu, yang penting suara saya dengar. Kalau you kuat-kuat sangat nanti you pening kepala. Kuat sikit lagu. Okey, kuat lagi sikit. Sekarang okey lah. In 19.1 decibel. Promo oleh Mayang, okey dengar. Santo DJ Sodi, alright dengar. Okey, dengar saya boleh teruskan Ini kita belajar. Tapi kuat sangat, saya nak cakap pula pening. Kita slow-slow saja. Boleh kan? Kita slow, romantik. Nadia ada, Nadia Kasim. Anak pakcik Kasim Selamat. Tolong buatkan air sekejap. Dia rakamkan saya punya video, siapa yang tak dapat tengok semalam, dia dah rakamkan. Lepas tu dia masukkan dalam YouTube. Boleh masuk tengok YouTube dia. Jangan lupa subscribe guys. Subscribe itu gratis. Terima kasih kepada Nadia. Okey, kita boleh start Kalau semalam kita dah belajar, bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia. Okey. Kalau semalam kita dah belajar teknik pembaris yang betul-betul sama baris. First kita ada, semalam ada yang tak datang kan? First kita ada resistor, lepas tu kita ada rally base rally, lepas tu kita ada support, lepas tu kita ada drop base drop 1, 2, 3, 4. Ada yang tak datang tu harap you all dah tengok lah siaran ulangan kan. Benda ni tak best lah tengok siaran ulangan. EU nanya lagi. Tak best. Maksudnya siaran ulangan ni macam kau tengok live bola lah. Dia tak best sangat. Saya betulkan. EU naik lagi bang Saya tengah tengok sini pun dia tengah bergerak. Saya tahu walaupun tak tengok karakteristik.
Okey, saya marking balik. This is your number 1. Nombor 1 apa bang? Semalam saya dah ajar. Nombor 1 apa? Nombor 1 resistant. Nombor 2 rally base relay. Kita revise sekejap semalam punya. Ada yang tak dapat datang. Nombor 3 support. Tulis S saja ya, support. Nombor 4 drop, base drop. Okey. So dia senang, yang ni senang lah. Orang cakap dia bagi semua sama baris. Bapak senang. Yang ni boleh jadi lower low boleh, tak jadi lower low pun boleh. Saya ambil mana-mana lah. Sini boleh, dekat sini pun boleh. Maksudnya dia tak boleh lower low pun boleh. So kita akan sell di sini. Entry sell di sini. Okay. So saya delete lah yang ni. So entry sell kat sini. Saya tulis entry je. Kau jangan tanya pula entry tu apa dia. Entry tu entry. Tapi budak-budak baru sekarang dia tak panggil entry tau, dia panggil enter. Sekarang peliknya macam mana korang boleh belajar benda enter baik. Rupanya dia orang masuk grup signal yang dekat mana entah. Dia punya signal provider bagi perkataan enter. Okey, wow, boleh lah. Enter segment boleh lah. Kalau dulu-dulu kita panggil entry bang, bukan enter. Entry. Tapi sekarang budak-budak zaman sekarang dia panggil enter. Enter the game. Alright. Ini untuk yang sama baris. Semalamnya teknik sama baris. Kalau sama baris, very easy lah. Very easy. Senang saja. InsyaAllah senang. Okay, now. Apa cerita kalau dia tak sama baris? Let's suppose katakan rally base rally dekat bawah. Ataupun saya buat dekat atas lah. Ni kita bagi soalan kuis ni susah sikit baik. Support dia kebetulan lebih macam ni. Dia macam ni. Bagi susah sikit. Ni sama baris ke tak sama baris? Ni soalan kebat. Siapa dapat jawab dia 10 markah. Sama baris ke tak? Tak sama baris kan? Tapi nak entry tak? Nak tak kalau korang boleh entry juga kalau tak sama baris? Nak dia kan? Mesti korang nak tekan punya, tekan nak tengok je kan? Sebab kadang-kadang dia pergi lagi jauh bang daripada sama baris. Enter je. Nak tekan kat mana bang? Nombor 4 ke, nombor 3 ke, nombor 2 ke, nombor 1 ke? Kasih layer. Layer pun macam kau-kau. Layer je. Okay, satu you. Okay. Now, saya bagi setup pembaris yang tak sama baris. Ni dia susah sikit So untuk buat benda ni saya kena padam balik semua. Nak cari formula forex ni bukan senang bang bertahun punya study tapi actually dia konsep sama ni. Kadang-kadang Soros dia bagi soalan senang, kadang-kadang dia bagi soalan susah. Biasanya lah dia akan jumpa something like this. Dia ada dua jenis lah, jenis pertama, between satu lah. Dah pecah lagi sebab susah benda ni bang. Nak cari satu formula yang senang, bukan senang tau. Tapi dia kena fleksibel. Fleksibel. Between dua. Kita buat between dua. Between dua gantian dulu. Let's suppose price buat support kat sini. Dia naik sikit je. Suddenly dia break ke bawah. Jauh daripada kau punya resistance, jauh daripada rally base rally. Lepas tu dia naik sampai sini. Nak bagi soalan susah ke nak bagi soalan senang? Dia turun kat sini. Dia naik kat sini. Dia turun ke bawah. Dia naik kat sini. Aduh, tadi dah senang, tadi dah sama baris. Tiba-tiba tak jadi sama baris pula. Aduh. Sini dia support pula. Dia naik atas.
Uish, bila makan nak bagi ni? Jadi sepuas sini. Lepas tu buat drop lagi. Lepas tu dia naik atas balik. Sudah. Lepas tu, boom, baru dia terjun. Susah ni, bang. Susah. So, kalau saya bagi nombor, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, sekejap macam mana benda ni berlaku. Dia macam ni, dia bawah sikit. Tiga dekat sini kan. Sini 5. Bagi soalan susah macam ni. Habislah kau tak boleh jawab lah. Habislah. Kena stop loss. 6 kat tengah-tengah ni. 7 dekat atas. Okey, soalan susah ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mampus soalan sini. Dah tak sabar baris. Bersepah sana, bersepah sini kan. Semana korang nak masuk? Pras tengah naik ni. Dia tengah naik. Kau nak PO, nak full margin kan? Gigi lelaki dia nak full margin. Ada yang cakap layer daripada 1 sampai nombor 2. Okey. Kalau layer daripada bawah sampai atas. Sekejap. Semuanya white. Background saya tak hitam. Katakanlah kalau okey kau cakap kau nak layer daripada atas sampai bawah. Ini time frame H4, atas sampai bawah 90 pip. Kau nak layer? Sanggup layer baik? Meninggal ekon baru dia terjun. Meninggal ekon baru dia terjun. Bahaya bang kalau 90. Kalau dalam sini sampai atas ni baru dalam 10 pip, dalam 15 pip, tak ada hal boleh layer sampai atas. Tapi kalau 90 pip, macam mana bang? Okey. Ada satu lagi. Okey ni between nombor 2. Resistance tak ada kat sini. Resistance dekat sini. Lepas tu dia buat rally, base rally. Lepas tu dia naik atas. Lepas tu dia di support kat sini. Katakan support tak sampai lah, support kat sini. Dia naik atas lagi. Lepas tu dia turun bawah. Lepas tu dia naik sini. Dia turun bawah sini. Dia naik sini. Lepas tu dia naik sini. Dia turun bawah sini. Macam mana kau nak masuk bang? Ini 1. Ini 2. Ini 3. Ini 4. Ini 5. Ini 6. Susah kan? Video memang lagging sikit sekejap. So saya akan slow-slow. Hanya entry dekat 6, ada yang entry dekat 5, ada yang nak cakap entry dekat SR. Okey. Okey, good. Dia sebenarnya depend pada keadaan. Sebab I bagi contoh terus dekat chart I bagi contoh dekat chart terus. Boleh tak? Sebab kalau you lukis dekat sini susah. Okey, saya buka brand. Brand lah, oil. Nampak? M30. You akan nampak pattern yang sama walaupun dia punya pembaris dia tak sama, walaupun dia punya ni yang saya cakap tadi.
Nampak tak? Kecil sikit kan? Ini brand adalah oil UK oil. So sini ada resistance. Saya tanda sebagai 1. Sini ada rally base rally. Okey. Good. Dah sama baris dah. Nombor 2. Nombor 3 ada support. Nombor 3 ada support pula. Lepas tu ada support. Lepas tu ada support. Lepas tu ada support tercucuk terlebih. Cikgu mana satu yang valid? Mampulah macam ni. Mana satu cikgu? Aduh. Tapi dekat hujung dia ada satu macam cangkuk. Ni dia panggil king. King. Dia cocok bawah. Dia cocok atas. Lepas tu dia terjun. Saya besarkan sikit. Dia buat bentuk V. V tahu tak V? Dekat line ni apa you buat, you cari tempat V. Dia dekat line yang you marking nanti dia ada satu bentuk macam V. Dia cocok bawah, dia cocok atas. Sebelum dia cocok atas tu, lepas tu dia terjun. Sebab tu nama dia between. Dia kecil je dekat hujung. Ini siapa yang belajar king dia tahu. Siapa yang belajar king dia tahu. Ini cocok bawah, cocok atas. Kalau itu kalau pada time frame besar, exactly is a king. H4 ke apa ke? Cocok bawah, cocok atas. Kat sini lagi sharp. Kalau betul ke atas sikit, ini adalah king zone kita. Yang ni no shadow king. You dapat entry. Ini king zone. Alah, sudah cikgu apa tu king zone? Ya. King zone. King zone ni dia senang je. Dia cocok bawah, cocok atas balon. Zone yang atas ni, drop base drop yang atas ni, dia top. Faham tak? Faham? Lepas tu, you tengok pula dekat bawah ni, bawah ni pun dia buat benda sama. Dekat sini, dia pergi ke bawah, lepas tu dia pergi ke atas. Dia buat bentuk V. Dia pergi ke bawah, lepas tu dia pergi ke atas, lepas tu dia terjun. Nampak? Nampak tak? Yang dekat sini ni. Dia turun bawah ni, candlestick merah, lepas tu biru dia naik atas. Merah, lepas tu dia terjun ke bawah. So, pattern dia sama. So, dekat sini pun dia boleh entry lagi. Okay, dia boleh entry lagi. Marking dia punya zone. Which is, I think around here. Tukar time frame kecil. Untuk sharp, siapa yang tak kisah floating tak apa. Tapi untuk sharp, tukar time frame kecil. Sebab dekat sini, kalau you tarik dekat bawah, support dia dah tak sama baris. Nampak tak? Resistance dah dekat atas. Dia dah tak jadi rally base rally, tapi dia jadi drop base rally. Dekat sini ada rally base rally. Lepas tu support dia dekat atas. Dekat sini dia cocok bawah sikit dan naik atas dia terjun. Nampak? Dia tak sama baris, tapi dia ada bendalah ni. So ni H4, tukar kepada time frame kecil. Kita nak tengok dekat mana dia punya decision dia. Tekan M30. You cari benda yang sama. Macam in this case, dia sampai sini je. Resistance, rally base rally, support tak ada, dia buat drop base drop. Something like that. Dia susah sikit nak cerita dia punya, orang cakap, dekat mana yang exactly you kena a lot of practice. A lot of cari decision point. Faham? Dekat sini pun ada satu setup lagi. You boleh entry lagi, tahu bang? Okay, dekat sini bagi slow. Mula-mula, okay, follow tak? Okay, mula-mula you ada resistance dekat sini, cantik. This is one resistance. Yang ni exactly sama baris. You ada rally base rally.
Jadi base rally kat sini. Lepas tu ini terlebih, ini cocok betul-betul ngam-ngam, ini betul-betul ngam-ngam, ini betul-betul ngam-ngam. Lepas tu you tengok dekat sini ada drop base drop. Imagine yang gap ni adalah drop base drop. You boleh enter kat sini. Ini entry pertama. Enter, ikut dia orang lah nama enter. Zaman sekarang kita kena ikut budak-budak muda. Kita enter kat sini. Okey. Lepas tu you perasan tak? You perasan tak? Dia turun bawah, dia break ke atas, buat bentuk V bang. Turun bawah, naik atas, buat bentuk V. Nampak? Nampak kan? Kalau tak nampak pakai kantar. Kalau tak nampak juga pakai cinote. Tak nampak juga pakai teropong. So, dalam ni, dekat sini you boleh enter lagi kat sini. Marking lagi zone kat sini. Cari macam yang cantik lah. Resistant. Kalau you jumpa pembaris pun cantik. Kalau you jumpa apa pun cantik. Apa you buat, dia punya zone dia besar kan. Dia pergi bawah V, dia ni atas, dia terkejun. Tukar time frame kecil. Tukar time frame kecil, you cari supply zone ni. Kalau jumpa pembaris, guna pembaris. Kalau jumpa supply zone, jumpa pakai supply zone. I pakai yang 15. Besarkan sikit Dekat sini you nampak benda yang sama. You ada resistance, satu. Sini maybe ada rally base rally, tapi time frame kecil. Time frame kecil. Sini ada support. Ada 3. Lepas tu dekat sini ada drop base drop. Ada supply zone. Something like this. Dekat sini pun you boleh enter lagi. You enter lagi, dapat lagi profit. Ambil je, orang nak bagi jangan lepas. Ambil je. Yes, macam entry siapa breakout siapa belajar dengan Tok Ajai? Base break entry, base break return entry. Lebih kurang sama. Yang nombor 2 ni, kalau nasib you baik, dia akan pergi lebih jauh daripada ni. Kalau nasib tak baik, I think dia akan buat R1, R2, something like that. Boleh tak? For inline pun bentuk pun V juga. Actually dia sama. Siapa yang belajar King dengan saya, apa maksud King? King dia cocok bawah, dia cocok atas, lepas tu dia terjun. Yang cocok bawah ni itu adalah V. That V ticks. I panggil apa, I tak tahu nak panggil apa. Dia V, dia cocok bawah. Yang ni atas tu dia terjun. King, hidden base. Tempat itulah kita nak masuk. King ni yang kita nak masuk. Bukan sebarang-sebarang King. Diorang yang dekat ada yang tak faham setup King ni, dia masuk dekat. Janji jumpa King dia dah masuk. Jumpa King dia dah balon. Lepas tu tak jadi. Pening kepala. Saya dah cakap banyak kali, you punya King mesti penting dekat lokasi SSR, Significant Support and Resistance. Okay, Significant Support and Resistance. King SSR dekat sama ada SSR King ataupun dekat QML King, MPL. Resistance tu yang jadi QML pun resistant juga, SSR King juga. So satu tempat, dia juga ada tempat sebenarnya, tempat entry. King yang berada di kawasan SSR. Faham tak? Tapi yang baru masuk King nanti, siapa yang masuk grup VIP ataupun grup support tu, saya akan bagi video pasal King. Percuma je, depo $30, you akan dapat video King, you belajar sana. Nanti you akan belajar benda yang sama actually. SSR King, fake out King, lepas tu ada VNTR lagi yang lebih detail lagi. Orang cakap, macam-macam kita belajar bang. Benda ni jangan ambil mudah, forex ni jangan ambil mudah. Kena belajar betul-betul supaya kita boleh baca market. So kau faham tak? V setup ni, V-twin. V-twin ni bila kau punya resistance tak sama balik sangat. Tapi paling penting dia punya support ni. Lepas ada support banyak, dia ada V, bentuk V macam ni. Sekarang clear banget. Nanti bila kau start balik, kau katakan aku tak ajar kan. Korang bila lukis balik, entah apa-apa kau lukis. Serius cakap. Sebab you need a lot of practice. A lot of practice, lukis balik setup lama-lama. Ataupun kalau siapa ada simulator tu, siapa ada simulator, dia boleh gunakan simulator. Macam ni V-twin. Dia turun bawah,
Ada support, dia turun bawah, dia naik atas, dia buat bentuk V. Dia buat bentuk V. Dekat tengah-tengah atas bentuk V tu, you boleh cari supply zone, boleh cari whatever yang you dah belajar selama ni, segala persilatan yang dah ajar, cari QMTR ke, cari daily base drop ke, cari supply zone ke, you entry dekat situ. Sini pun dah ada fake out. Fake out nanti kita belajar minggu depan, minggu depan kita belajar fake out. Okey, ada yang tanya currency pair. Okey, ini satu lagi setup V-twin. Macam mana nak tahu V itu invalid? Dia V ni dia mesti berada di kawasan resistance, rally base rally, support. Dia mesti ada kat situ. Pegang konsep pembaris sama baris tu kuat-kuat. Dia mesti sama baris. Wajib ada resistance. Tak ada resistance kau jangan masuk. Wajib ada resistance bang. Ada yang tanya kenapa V-twin bukan satu V saja. Okey, sebab V-twin ni adalah enjin untuk Harley Davidson. Pernah tengok enjin Harley Davidson? So, saya dulu pakai Harley, saya tahulah, saya sukalah. Bunyi dia sedap gila baik. Sama juga macam ni. Dia agak susah nak kontrol bunyi dia berletup sebiji-sebiji V-twin. Tapi kalau dapat baik sedap. Kalau resistance jauh ke belakang pun boleh juga. Janji ada rally base rally, ada support. Okey, contoh saya pergi dekat UJ You ada resistance, sama baris, ngam. Rally base rally ada. Ada tak? Rally base rally. Nampak tak? Nombor 2. Nampak kan? Support ada tak support yang sama baris dengan sini? Ada support tak? Support tak ada lah. Bila support tak ada, kalau kau pakai setup pembaris je, kau dah melepas entry yang paling best dekat dunia tau. Tak ada support, tapi price sampai sini, entry kau balik, poof. Berapa ratus pin nilai. Hanya kerana tak valid, kerana tak ada support. So, rugi kat situ. Rugi baik. Kalau ni terutamanya kepada newbie-newbie yang betul-betul follow SOP, aku kadang kesian kat dia orang. Bila saya cakap cari resistance, cari rally base rally, cari support, dia tanya, kalau tak ada macam mana cikgu, valid tak valid? Kalau ni betul ke tak cikgu? Saya sebesarlah nak cakap bang. Sebab this thing is about experience. Lepas tu dia buat SOP, dia tulis sendiri SOP dia. Betul tak ni? Satu cari ni, dua cari. Memang bagus dia buat itu, tapi sebenarnya the best thing is your experience. Experience is the best thing. You boleh belajar video, you boleh hafal video macam mana cara bawa kereta F1. You boleh tengok hari-hari video macam mana nak bawa kereta F1. Tapi kalau you tak pernah ada experience, the first race pun you akan terlanggar tembok. Faham tak? So you need a lot of experience. Dan experience tu you kena tengok market lepas-lepas, study. Kenapa yang ni tak ada, kenapa ni tak ada, kenapa ni boleh jadi, kenapa. Okey, dekat sini, kalau you tengok, saya besarkan chart ni. You ada nombor 1, resistant, whatever lah tempat mana. You ada rally base rally, betul? Betul tak? Dia ada rally base rally. Practice makes perfect. Betul tak? Lepas tu you nampak tak kat sini, dia turun bawah. Lepas tu dia naik atas. Saya besarkan sikit. Dia turun bawah. Lepas tu dia naik atas. Naik atas terus lompat ke atas. Yes, V-shape. Ada yang minta saya cakap dalam bahasa Inggeris sebab dia come from overseas. I'm sorry, I only speak bahasa Malaysia and Russian language only. Hai Ming, apa khabar? Knowledge first. Okay, now, ni si setup V bang. Dia ada resistance, dia ada, tapi support dia tak ada. Maksudnya, dia tak sama balik, tak ada support. Elemen nombor 3 dia tak ada. But dia ada V. This V is important. This V is actually a king. Cocok bawah, cocok atas, dia terjun. Dia boleh entry kat sini bang. Very nice. Really basically yang dekat sini ni. Sini ada resistance. Okay, saya pecahkan balik. Kalau time frame tukar time frame kecil, betul-betul time frame kecil, nak entry sharp,
Bukan entry sharp, nak entry sub. Sub. Nak betul-betul sub. Siapa sini tak pernah entry zero float lagi? Tak pernah entry sub macam ni, pucuk macam ni, lepas tu dia entry floating 40p, 50p baru biru. Siapa tak pernah lagi? Saya. Okey. Tak pernah lagi. Allah bahai. Kalau orang hantar SS entry sharp macam ni, korang rasa macam scam tak? Gerang kan? Betapa manisnya pakai cakap setelah 150p. Betapa manisnya bila kau tekan terus biru, kau cakap, oh my god, memang the best. Tapi kau kena betul-betul study the market, betul-betul study dia punya prinsip. Tunggu settle, lepas kau nak PO kat mana tu kena study betul-betul. Jangan main tembak je. Okay? Alright. Okay, now you nak entry kat sini kan? Tengok belakang tempat yang dia buat V tadi. Ini pun bersepah-sepah lagi. Saya besarkan sikit. Actually, you akan nampak nanti pembaris yang sama. You akan nampak nanti pembaris yang sama. Cuma you kena gunakan a lot of imagination. This is resistant. Actually, dia akan benda yang sama. Dia akan keluar benda yang sama. Macam saya lukis tadi. Support bersepah. Ini gap lagi bersepah. Saya besarkan sikit lah. Dekat sini you nampak tak? Dia turun bawah, dia naik atas, dia terkejut. Dekat setup V yang besar ni, ada V yang kecil. V kecil ni dia panggil V twin. Dia kecil, dia turun bawah, dia naik atas. Lepas tu dia jejun. Jejun. Dia macam ni bang. Kalau aku letak satu line macam ni, apa line tu buatlah dia break ke bawah, dia break ke atas, lepas tu dia terjun. This is the V shape. Ini kan time frame kecil. Dekat time frame besar pun dia buat benda yang sama. V shape. Dia turun bawah, dia naik atas, dia terjun. Tapi dekat tempat kecil tu dia turun bawah sikit, dia naik atas sikit. Ini zone dia. Faham? Time untuk bakal tengok. Lama, tak terlepas. Tambah sikit lagi. Nampak tak dapat entry kat sini? Kau PO kat situ ngam-ngam full margin sikit. Stop loss berapa pip? Stop loss 6 pip. Takkanlah masuk 0.01. Okey tak stop loss 6 pip? Okey lah besar sikit lah stop loss. Stop loss sampai atas 22 pip. Tapi kalau kat sini 7 pip, 10 pip. Masuk lot besar sikit baik. Sini ada compression. Nanti kita belajar compression. Ini saya tak jual kebun. Bila you jumpa CP, you jumpa fake out. Tolong. Siapa tak layak, aku kick daripada group. Ini patut ni favorite baik. You ada compression, you ada fake out. Set up jual kebun. Pergi tanya kat bapak. Bapak, Sazali nak pinjam geran apa? Geran kebun bapak. Sekejap saja, sebulan saja. Boleh tak? Waktu bapak jual, Sazali nak buat deposit. Lepas tu Sazali nak withdraw kau. Sazali nak layarkan. Bapak pun percaya. Baiklah anakku Sazali. Dia pun pergi. Lepas kau entry tak jadi. MC jual kebun. Aduh. Tapi kalau jadi baik, ini memang orang cakap setup memang gila-gila lah. Kalau ada compression, nanti kita akan belajar minggu depan, compression campur dengan fake out. Dia tu pergi pula dekat kau punya ni. Setup pembaris. Ini kau nak full margin lah. Kami kasih. Sini sampai sini. Sebab apa? Bila dia lalu compression bila dah lalu macam ni, dia senang terjun. Dia terus turun. Sekejap je kau TP. Okey, dari sini sampai sini. Sampai sini berapa pip lah? 131 pip. Turun terus. Bila ada CP dia tak ada can lah. Memang dia bagi tu. Kau dah ada setup pembaris. Kau ada setup pembaris campur dengan CP campur. Mampu lah. Value sampai bawah baik.
Faham tak? Nanti kita belajar apa compression, apa faker Cuma hari ini saya nak ajar tentang setup pembaris yang tak sama baris. Ini pun setup between. Resisten dia tak sama baris, ada ready base ready, lepas tu dia buat V. Dia buat V kat sini. Ni buat V. Dia paling kurang pun dia ada resisten, dia buat V macam ni. Cucuk bawah, dia cucuk atas. Cari supply zone yang kat atas ni. Sekejap ada lagi. Ni between. Ni susah. Ini lagi susah. You check masa keluar tadi. Soalan exam ni saya tengok, sudah. Masa tu price dekat sini kan. Sudah nak masuk ke mana ni? Sebab macam ada pembaris, macam tak ada. Macam ada pembaris, macam tak ada. Resisten dah ada. Daily base rally dah ada. Daily base rally. Betul tak? Support dah ada. Tiba-tiba zap. Sudah punah harapan. Dia punya support dia sepak-sepak. Ada masa ni soalan admin. Mana kena entry? Mana entry? Ini soalan admin ni susah. Sebab tempat dia bersepak-sepak ni. Kalau ada sebab Allah Yucang, kalau kau sebaris itu tadi kan senang aku dah masuk. Aduh, last. Macam ni kau entry sini kan. Tapi akhirnya dia buat apa? Hints kita. Dekat line you cari line, satu line di mana price buat V last kali. Yang di atas. Lepas tu dia terjun. So you carilah supply zone ke, drop ke, setup pembaris lagi ke. Macam ni agak susah bang, memang agak susah, dia terus terang agak susah. Bukan susah macam mana, susah untuk entry sharp. Kalau setakat kau nak layer je tak ada masalah. Tapi kalau kau nak betul-betul entry sharp, lot gajah besar, susah sikit. So setup V ni cari supply zone dekat sini. Faham tak? Supply zone ke, kau cari pembaris lah. Macam ni pembaris dah tak ada dah. Ia dah bersepa-sepa kat sini, ada gap. Ada apa semua. Ya. Lepas tu V pula ada dua lagi. Sudah mampu. Tapi akhirnya dia trigger kat sini untuk dia terjun ke bawah. Faham tak? Ada yang cakap IUD New Zealand M15. Kejap. Kita dah waktu rehat ni. Sazali nak pergi berasap dulu boleh tak? Kita break dulu boleh? Kalau break dulu, kita dengar lagu. Nak dengar apa bang? Ke iklan penaja. Kita bagi iklan penaja lah. Sekejap Muzik saya stop kejap. Music. Lepas tu kita kuatkan. On the account page, click change chat to become a copy subscriber. Kita break 5 minutes. Greetings everyone. In this video, I'm going to show you how to create a copy trade investor account. So let's log in first. Once again, if you don't have an account yet, please go back to the main page. Tak nampak video lagi ni. In a few seconds, you will be redirected to the dashboard page. Your account ya. on the left side. Nak lagu lah. Kita tukar lagu lah. Tak nampak lah video. Video tak jalan. On the account page. Oh my god. Pasal ramai sangat sebab dia dah beribu-ribu orang yang nampak ni tak ramai. Nampak apa sekarang bang? I tak nampak you punya ni. I tak nampak apa yang you all nampak. I nampak cat saja. Okey, kita pasang lagu lah. Nak lagu apa pak? Siapa nak lagu apa? Bagi satu lagu. Nadia spek besar. Amantino tak ada. Kromok besar lah. Okey, lagu beranda lah. Yes. Kita break dulu.
Bagaimanakah hari-hari Anda bersama dengan VJ CMS? VJ CMS nanti ya. Okey, VJ CMS nanti ya. Kita tukar lagu, fake out. Okey. Start Alright. Sama-sama itu kita marking cat, kita lukis market yang bakalan. Alright, Emil cakap dia dapat masuk ikat tadi. Untunglah bang, aku terang aja tak ditekan. Sekejap, dia tanya pasal gol. Sabar. Saya bila buat analisis, saya akan buat slow, tenang. Jangan kacau-kacau, betul tak betul, ready tak ready.
Okey, ada yang cakap bila boleh masuk grup, ada yang dah depo, thank you very much siapa yang dah depo tu. Nanti UPM saya ataupun UPM Zulfa, not today sebab dah sekarang pun dah malam. About tomorrow morning kita akan masukkan you dalam grup Nanti dalam grup, guys, siapa yang ada dalam grup VIP tu, not ini VIP group support, saya akan buat lagi a lot of support, ada banyak lagi support yang I bagi untuk you. First, you akan dapat VIP ticket. Nombor satu, you akan dapat VIP access untuk webinar, you akan dapat link 15 minit ataupun 10 minit lebih awal daripada orang lain. Macam tadi, saya dah bagi dia orang siap-siap. You all tunggu sampai 9.20 baru saya bagi, nanti 9.20 ke 9.25. But 9.15 saya dah bagi pada dia orang, VIP Lepas tu, saya akan buat lagi video. Mana-mana yang tak faham apa semua, saya bagi video. Lepas tu, video King Master semua saya bagi nanti. Cuma tengah arrange. So, mana yang tak faham pasal setup ni boleh orang cakap, boleh tanya kat dalam grup, dalam grup. Nak kata VIP access taklah VIP sangat, ataupun taklah grup VIP sangat. But adalah layanan yang sebaiknya Macam mana nak kontak lepas dia pun cikgu? Okey, nanti saya akan bagi number Zulfa. Saya tanya dia okey tak okey? Kalau okey, akan bagi nombor, nanti dia akan arrangekan semua sekali. Ada soalan kalau dari Brunei macam mana untuk depo? Boleh. Ya, daripada Brunei ada tak akaun Maybank ataupun public bank? Boleh transfer daripada public bank ataupun akaun Maybank Brunei. And this is Dow Jones Index. Siapa yang tak pernah trade index lagi, bang? Index best, bang. Index dekat M-Trading sangat-sangat best. Murah. Sangat murah. Kalau you tekan 0.1 lot, consider macam 0.01. So, you kena tekan 1 lot sama dengan 0.1 lot. Spread dia macam besar, tapi sebenarnya... Okey, saya tunjuk lagi, saya tekan sini Trade order, new order, 0.1 lot. Okey, nampak tak? Okey, saya letak stop loss dekat atas. Berapa pip? $15 baru saya punya stop loss ke atas ni. $15. Tapi you tengok dia punya ni sampai atas dah 188.92. Apa benda. Dia punya kiraan pip dia special sikit, 188.92. Uish, macam banyak sangat. Tapi bila you tarik stop loss 0.1 lot, sepatutnya dah besar ni, baru $18 dia punya stop loss. Maksudnya boleh, memang best. Even oil pun sama. Oil tadi saya tekan dekat sini tadi.
Saya tekan kat sini, saya salah tekan. First time saya trade oil dekat end trading. Saya tekan dekat sini ada setup. Lepas tu bila saya tekan letak stop loss, tarik ke atas. Baru $3. Macam mana cerita ni? Bukan $30 ke stop loss? Rupanya baru $3. So saya terpaksa tekan lagi banyak. Bukan tekan 0.1, saya tekan 1.0. Lepas tu dia dah sampai bawah, break, close. Macam mana nak baca pip? Saya pun tak ada. Dia ada calculation. Tetapi I tell you, the conclusion is, you trade dekat brand, you trade dekat end trading, the best memang index oil, dengan oil. Maksudnya kalau you nak betul-betul buat duit, nampak je pip dia banyak, tapi sebenarnya dia murah. Sangat-sangat murah. Oil ni bang, kalau you nak tekan dekat broker lain, I nak tekan 0.1, you perlukan $500 untuk 0.1 lot. Dekat sini, I think berapa dolar je, 50 ke $5, something like that. So, memang sangat-sangat best. Okey, ada yang tanya macam mana nak TP. Macam biasa saya dah ajar semalam, you boleh cari fake out, you boleh cari demand, you boleh guna risk versus reward, you boleh macam-macam lah. Macam ni crude oil. You set up V. Dia turun bawah, ni atas, V atas, cari supply je, rally base rally. Kat sini tak ada yang sama baris kan? Kalau you nak entry kat sini, you ada resistance, you ada rally base rally, tapi you tak ada drop base drop. Tapi semua ada kat atas ni. Ada support, lepas tu ada boom, turun ke bawah. This is dipanggil decision point. Dekat sini dia reject, tapi dia buat fake out. Ini setup nanti minggu depan kita belajar, bila you ada fake out R1 dengan R2. This is your R1 and this is your R2. Bila you ada fake out, kemungkinan untuk you win sangat tinggi. Gold sama. Untuk gold sama macam broker lain. Dekat ni sama. You masuk 0.1, memang laju. Kalau setakat pair currency yang lain, semua calculation semua sama. Untuk indeks dan oil saja, sangat-sangat murah. Oil kalau you tak trade, rugi bang, rugi. Sebab, I tell you what, macam itu dia ada setup dekat sini. Ada setup dekat sini. Setup berbaris yang sama baris. Ada drop, base drop. You tahu berapa pip dia turun? Daripada sini sampai sini, 443 pip. Sekarang sampai bawah, 580 pip. You nak 500 pip yang jenis turun seterus macam ni dekat currency, apa you rasa? Sangat-sangat susah. Terutama Euro USD. Lepas turun dan naik. Lepas naik dia turun balik. Lepas apa lagi gold? Gold pun sama juga. You dah dapat home run tu sangat susah. Tapi dekat oil, PA dia sangat senang. Dia patuh SND. Dia patuh SND. Contoh kat sini dia ada fake out. You ada R1. Nanti kita akan belajar fake out. Minggu depan kita akan belajar fake out, compression, everything. You ada R1, you ada R2, you ada R3, you ada R3 kat sini. Lepas tu apa jadi pada price? Fake out, price akan naik ke atas, tengok belakang ada setup tak? Resistance, rally base rally, support ada. V setup, dia turun bawah, dia naik atas. Dia turun bawah, naik atas, macam mana entry ni? Tukar time frame kecil dekat V tu, cari supply zone. Cari resistance, cari support. Benda yang sama je dia akan buat. Sekejap Selukis balik. Oh, sorry yang ni. You aja support, drop. Masa ni ada news, diorang cakap dekat oil kalau you nak trade, sebulan ada dua hari yang orang cakap meriah lah pergerakan dia, beratus-ratus pip. Dia panggil inventory news. Kalau macam currency dia ada dua juga. Dia ada FOMC dengan NFP. Tapi kalau news oil, kau tengok. Dia trigger kat sini, berapa ratus pip dia pergi. 500 pip, masuk satu lot terus. Satu lagi SND dia senang, setup dia senang bang. Setup dia sangat-sangat patuh
kita punya setup. Kalau currency, kau buka lah apa-apa. Susah. Kejap. Naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, apa macam. Susah kan? Tapi kalau oil, oh my god, bye. You kalau tak trade oil, you rugi. Terus saya cakap. Okey, ada soalan? So far, Bitin faham tak? Tak semua broker ada crude oil, betul, tak semua. So, I dah test dulu broker lain, dulu murah bang oil. Dulu I betul-betul buat duit dekat oil. Terus terang saya cakap, dua benda lah, dua pair yang saya betul-betul selalu buat duit. Nombor satu oil, nombor dua gold. Gold tu pun nasib-nasib je bang. Tapi kalau oil boleh katakan selalu you buat besar-besar. Selalu you akan dapat entry yang orang cakap gila-gila punya. Bukan saya nak, ini pengalaman saya. This is your resistance, this is your resistance. Price naik atas, terjun ke bawah, fake out. Kat mana you nak entry? Sama juga, dekat atas ada pembaris ke apa ke you cari kat sini. Teka berapa pip dia pergi buy? 5,400 pip. You oil sama juga, you nak entry, you pakai, kalau nak pergi jauh, pergi H4, tapi M15, M30 pun boleh entry juga. Sama je, macam ni saya tak pembaris, senang-senang saya tak pembaris. Oh lah, tak nampak kejap. Resisten support ada bearish dengan ping merah-merah. Siapa belajar bearish dengan ping merah-merah? Simple lah. Cucuk bawah, cucuk atas, terjun. Sama dengan king tak? Sama juga, bentuk dia V tak? V juga, benda yang sama. Lepas tu tunggu fake out. Sampai sini jangan bagi can. Tolong. Siapa? Okey. Satu lagi saya bagi tip. Untuk you trade oil, kalau brand ada setup, sell. Okey. I padam balik. Let's suppose katakan brand dengan crude oil ni actually adik-beradik. Dia adik-beradik. Crude oil adalah minyak kasar, yang kasar lah maksudnya. Dah proses tapi dia proses sikit-sikit. Tapi brand dia lebih halus, so dia lebih mahal sikit harga dia. Ya betul lah harga dia lebih mahal. Let's suppose ni 39.69, crude oil is 36. Yes, maksudnya dia lebih mahal sikit berbanding crude oil sebab dia dah refine. Okey, untuk end trading, kalau you nak trade oil, you tak boleh buka akaun pro. You kena buka akaun premium. Akaun standard. Standard. Spread tak besar bang. Kau tengok, aku tekan kat sini tadi. Berapa? Dia nampak je besar, tapi sebenarnya alah. Katakan kau entry kat sini, nampak macam 47 pip, tapi sebenarnya baru $4. Dia depend pada berapa lot kau masuk. Dekat end trading ni depend dia. Sebab dia murah. Memang sangat-sangat aku tak pernah jumpa lagi broker yang bagi murah gila yang kau boleh tekan oil 1 lot 10 lot. Faham tak? ECN untuk brand dengan ni mungkin tak boleh kot. Sebab saya tengok video yang viral buat tu, dia cakap untuk oil dengan brand dan juga index tak ada dalam akaun ECN. Kena buka akaun standard. Spread tak ada masalah lah. Saya dah test tadi kan. Saya test tadi berapa pip. Tolak sampai atas baru berapa pip. Baru nampak macam besar tapi baru berapa $3 stop loss. Kena pakai account standard. Yes, 5,000 pip yang masa Aramco kena boom. Kan yang masa dia naik ke atas ni terjun ni. Semua tu manipulation daripada big trader bang. Dia orang nak sell. Kita ada setup apa baik? Ada setup pembaris kat sini. Daily. Kalau tukar besar lagi weekly. Tengok weekly. Resistance. Demand zone. Support. Sini dia trade, turun break ke bawah terus. Dia buat V. Bawah sana sampai atas. Dekat sini ada setup. Tengok. Daily. So, you rasa market ni bergerak sebab orang bergerak ataupun sebab manipulation? Saya pakai premium ni bang. Premium dekat end trading dipanggil premium. Premium maksudnya standard. Kalau pro
Pro dipanggil ECN. Semua manipulation bang, kau jangan percayalah. Ini semua Soros punya kerja bang. Itu nanti minggu depan saya akan open your mind. I will show you the blue pill or the red pill. You have to choose. If you choose the blue pill, you go to sleep and tomorrow you wake up like every day. But if you choose red pill, I'll show you how deep the rabbit hole. The matrix. Benda ni manipulation bang. So minggu depan ready untuk kelas yang agak advance. Yang ni kita bagi tadi senang saja. Pembaris satu sama baris, satu tak sama baris. Okay? Pembaris yang satu sama baris, yang satu, okay, settle. You just buat profit dulu. Okay? So next week, I akan try unplug you. Siapa, saya tak tahu berapa ramai yang saya boleh unplug. You akan nampak reality sebab agak advance sikit. Saya akan cerita pasal manipulation, saya akan cerita fake out. Kenapa jadi lower low, waktu dia naik balik, kenapa jadi trend, kenapa jadi ni. Semua tu manipulation. Big trader manipulation. Ada yang tanya gold. Mana gold? Wow. Sudah turun lagi dah. Tapi ini nampak tak? Bila dia naik atas, dekat between you dekat sama baris, dia akan jadi fake out. Dia dah jadi R1, R2. So, you kena jaga-jaga. Maybe dia boleh naik atas lagi. Kadang-kadang dia kasih umpan lagi, dia buat lower kat sini. Bila dia dah buat lower kat sini, orang nak jadi cakap apa? Setup QM. Orang pun masuk kat sini. Sell. Sampai sini dia stop kejap. Lepas tu dia boom, naik atas. It is something like big trader punya game. Very licik tapi you kena pandai baca. Itu advance. Kalau you beginner ataupun you newbie, tak perlu pening-pening kepala tengok benda ni. Sebab it takes time, you memang akan betul-betul pening. Tapi once you dah master benda ni memang best. You dah tahu kat mana nak TP, you dah tak ada soalan. The only thing untuk yang newbie tu tolong pakai setup pembaris pun dah cukup. Cari yang sama baris, janji profit sudah lah bang, apa lagi mau, saya pun tak tahu. Kan? Boleh tak? Lepas tanya gold, dia tanya EU pula macam mana. EU nak naik ke nak turun cikgu? Ini masalah korang ni bang. Sampai bila korang tanya ni? Tanya. Nak test power cikgu kan? Ayo. Ada yang tanya US 100 tu oil juga ke? Saya tak pasti bang. Oil biasanya akan nama dia Brent ataupun crude oil. Crude oil ataupun Brent. Crude oil ataupun Brent. Alright. Okey, ada soalan tak? Setup pembaris yang tak sama baris. Macam ni dia memang tak sama baris. Memang sangat susah. Kalau katakanlah you jumpa macam ni, katakanlah you jumpa yang macam ni. You ada resistance, you ada rally base rally. Tiba-tiba you tengok siapa ada, oh my god, what is this? Terlalu bersepah-sepah. Macam mana you nak masuk bang? Macam mana nak masuk kalau macam ni? Semua dah tak fokus dah ni. Semua dah sibuk nak entry. Okey, kita habiskan kelas kita malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan masuk. Jangan masuk. Kalau kau nampak bersepah jangan ni. Kat sini kau nak masuk, kau nak try juga, tak payahlah. Nanti kan dia naik lagi. Abaikan, cari yang simple, cari yang senang-senang je. Cari yang simple pula. Cari yang simple, cari yang senang-senang je. Kalau hari ni tak ada setup, esok lusa ada. Kalau hari esok lusa tak ada, minggu depan ada. Cari yang senang-senang je. Kalau tak, nanti kau kalah kabut. Sebab apa? Kita ego. Katakan kau sell kat bawah. Benda ni pun berlaku sekat saya juga. Let's suppose saya sell kat sini. Dah turun bawah saya, tiba-tiba dia lipat ni atas. Apa saya buat? Saya akan sell ke atas pula.
Naik atas, mantul lagi. Saya akan share ke atas pula. Naik atas, mantul lagi. Tembus lagi, saya akan share lagi. Last apa jadi? Kau layer, ANC bang. Tak payah bang. Benda yang susah macam ni tak payah entry, tak payah orang cakap pening-pening kepala, dapat cari yang simple, yang simple yang kau boleh makan ni. Yang kau boleh nampak dekat mana dia nak reject. Yang jelas-jelas sahaja. Benda tu yang saya tekankan dalam grup Pirates Apprentice. Sebab tu saya suruh dia lukis. Bila dia lukis, dia akan nampak. Mana yang, siapa yang selalu lukis, macam abang siapa yang raja lukis tu, apa nama dia? Easy. Abang Easy. Bila dia rajin lukis, kita pun belajar juga daripada lukisan dia. Saya cakap terima kasih. You are antara orang paling rajin sekali yang melukis. Tapi dia akan lukis tempat yang betul-betul kemas je. Bila dia punya lukisan cantik, dia kemas. Dia tak ada macam bersepah-sepah sangat. Bila bersepah-sepah sangat, itu perlukan advance. Perlukan advance punya mindset. You nak baca lah, tak jadi pun susah juga kan. Dah lah, nak try entry zero float. Lepas tu kau try masuk tak ni, naik, kau share lagi. Naik atau lagi share, ni kod, sini kod. Dah lah MC. Boleh tak payah. So ambil yang senang-senang, saya nasihat tadi kepada yang baru belajar dunia ni. Jangan orang cakap, jangan paksa diri tu analisa. Sebab tu saya tak suka budak-budak saya analisa market. Sebab you analisa ni nak turun, ni nak bawah, ni nak turun, ni nak bawah. Lepas tu tiba-tiba tak jadi. What happened? Susah kan? Susah bang. You frust. Tak konsisten. Bertahun-tahun bang. Dulu saya pun macam tu juga, macam jual juga. Masa saya newbie, saya nak buy kat akar sini. Lepas tu saya nak close. TP kat pucuk sini. Lepas tu kat sini saya nak sell. Lepas tu saya nak TP kat bawah. 6 tahun, 7 tahun saya tak dapat buat benda lain. Asyik depo saja. Satu lagi bila saya buat macam ni, banyak loss. Bila banyak loss, saya masuk 0.01 je saya berani. Masa tu saya masuk 0. Sebab kalau saya masuk besar, confirm loss. Boleh katakan 90% akan loss. Okay? Dekat saya tu punya tempat kerja pun ada seorang brother macam ni. Saya ada 2 orang kawan. Mempunyai identiti yang berbeza. Yang pertama tu dia newbie. Dia baru belajar forex dalam 6 bulan, 7 bulan macam tu. Dalam saya punya perkenalan dengan dia, apa yang dia try buat ialah dia nak cari tempat-tempat entry pucuk, entry akar betul-betul sini. Lepas tu swing 200 pip, swing 300 pip. At the end of the day, selama setahun lebih saya jumpa dia, sampai sekarang dia masih lagi mencari teknik. Dia tak jumpa lagi satu teknik yang sesuai yang boleh entry buy kat sini, TP kat atas, lepas tu TP kat bawah. Dia nak makan semua bang. Dia nak makan semua cake ni. Memang problem. Sangat-sangat problem. Okay? Tapi ada seorang kawan saya, seorang lagi, kita orang bertiga berkawan, selalu makan tengah hari. Yang seorang ni lagi dia ambil pendekatan simple. Dia cakap dia ambil satu setup yang dia suka, dia akan masuk lot gajah. Contoh dia ambil setup ni. Dia masuk lot gajah, 30 pip, 40 pip dia cabut. You tahu apa jadi kat akaun dia? Seminggu saja dia grow daripada $1,000 jadi $10,000 USD. Sebab dia tak kisahlah, dia tak kisahlah price tu nak pergi 800 pip ke, 900 pip ke, 1000 pip ke, 1500 pip ke, tapi dia ambil 30 pip sudah cukup. Tapi dia entry lot gajah. Itu saja. Dan dia boleh grow account dia. So this is, cakap the different mindset. You kena tukar mindset dia. Sampai bila you nak tekan 0.01, sampai bila you nak tekan 0.01 mengharapkan 300 pip, 400 pip. Susah bang. Susah. Tekan besar sikit. Ambil 40 pip, 50 pip cabut. Tak perlu tanya, TP kat mana? Entry kat mana? Entry saya dah ajar. Janji biru je bom, close. Biru je close. Dah 4 tahun tapi masih 0.01. That mean you are still feel in yourself. Maksudnya, you takut, you tak confident sebab you sekejap masuk pakai tu, sekejap masuk pakai ni, you nak try read every pergerakan market which is crazy. Tak perlu. Kan? Tak perlu. Ambil yang orang cakap, yang you familiar, yang tiap kali you entry, profit. Tiap kali you entry, profit lagi. Cuba kaji balik, you punya entry selama ni, you pernah buat, dia panggil apa tu? Tanzo panggil apa kalau yang you
Setiap kali you entry, you tulis dekat buku. Dia panggil journal. Trading journal. Bukan beta, trading journal yang live. You pernah buat tak trading journal? You entry kat sini, tengok berapa, profit ke tak? Kalau you dah biasa buat trading journal, you akan nampak you mostly profit dekat mana. Lepas tu, you just focus at that setup saja. Tak kira lah orang lain nak cerita pasal entry pucuk ke, entry akar ke, entry full margin ke, peduli. Jangan dengar. You ada you punya entry, killer setup, your own killer setup sendiri. Itu yang saya nak. Itu yang you kena buat. Faham tak? Dalam banyak-banyak yang you entry, mesti ada satu setup yang bila you entry je, profit. You tak entry pun ada profit juga. Ada tak? Dan saya tak boleh cakap benda ni, you suka teknik apa, you suka teknik apa. Saya tak boleh cakap. You sendiri yang tahu. Kalau you suka benda tu, you entry kat situ je. Tak payah nak fikir belajar, advance. Oh, this is what we call the first way. What is this, bah? Bila you belajar benda baru, you akan jadi newbie balik. Bila you jadi newbie balik, you akan terpaksa lalui liku-liku dan onak-onak kehidupan dalam forex. Stop loss, win, loss, sampai you dapat maintain. So don't waste your time. Mana setup yang you dah suka, you dah profit, that's it. This is for me. This is me. I am the king, I am the SSR king. Entry macam tu saja. Master, kalau macam katakan siapa cakap tu? Bruce Lee cakap kan? Bruce Lee cakap, I am not filled with a person who have 1,000 teknik. Tapi I takut orang yang ada satu teknik tapi dia practice 1,000 kali. 1,000 kick, itu kata-kata Bruce Lee. Sebab bila you practice benda yang sama saja, oh my God, you will become your own expert. I tell you what, you boleh lebih expert daripada saya. Okay? Dan saya pun sebenarnya pun ada masalah juga. Sebab bila saya mengkaji benda ni, banyak-banyak, I can create many techniques, no problem. I can create any technique, whatever you want. I know everything. Tapi bila I nak entry, I sendiri pun kelam kabut. Why? Sebab I entry macam-macam. Waktu orang tanya SS, ni betul tak? Ni betul. Selalu benda tu jadi mengganggu. Faham? So ambil satu teknik yang you suka. Whatever lah, teknik whatever yang I ajar, ke cikgu lain ajar ke apa. Tapi fokus on that technique only. Boleh? Faham tak? Dah 10.50 satu lagi yang tadi saya cakap tadi apa, V2 between number 2, dia actually benda yang sama, you kena cari that V juga. V, ni pun V juga, ini pun V juga, sini pun V juga, sini pun V juga. Actually it's a V. V. So you need, the most important thing, you need experience. So experience ni, bila you entry live, you akan dapat experience. Oh ni jadi, ini tak jadi, ini jadi, ini tak jadi. So untuk kurangkan yang mana yang tak jadi, yang mana loss tu, apa you buat? You practice, lukis market yang lepas-lepas, yang dah siap lepas-lepas, you screenshot, you tengok apa persamaan dia, dekat mana price reject, tengok dekat mana tempat pucuk-pucuk sini, kenapa dia reject dekat sini, kenapa dia reject kat bawah. You study, tengok belakang-belakang ada apa, you akan nampak ni, kenapa dia reject dekat sini. Tengok belakang-belakang, kenapa dia tak reject dekat bawah? Why? There is always an answer for this. This MT4 has been talking to you for very long time. Dia dah bercakap dekat you dah lama. Tapi what happen is you don't listen to it. Apa yang you buat ialah, you letak indikator penuh-penuh, you letak ini tu, you letak ini ni, you letak macam-macam. And when MT4, the price start talking to you, you don't listen. This is it. Itu yang menjadi masalah. So bila you lukis, make sure everything is clear, cantik-cantik, baru you dengar apa yang price tu cakap kat you. Faham tak? Ada yang tanya, better backtest dekat demo ataupun backtest dekat live. Backtest is what we call lukis market lepas-lepas yang dah jalan, yang lepas-lepas. Kalau you test sekarang, you baru nak entry sekarang, you bukan backtest, itu dipanggil forward test. You tak tahu, you nak entry kat sini, you tak ada pengalaman. You tak ada pengalaman selama ni you entry kat sini jadi, kita jadi. Tapi bila you lukis market yang lepas-lepas, at least you ada pengalaman, you tahu price nak berhenti kat mana,
Prasna stop kat mana. Okey, saya bagi contoh. Saya bagi contoh. You nak backtest, maksudnya you cari pucuk kat sini. Kenapa jadi pucuk entry kat sini? Okey, tengok belakang-belakang ada apa. Ini yang budak-budak sekarang tak nak buat. Terus terang saya cakap, saya marah, betul-betul saya marah. Diorang belagak, cakap, nak apa backtest, benda dah jalan. I don't understand. Why market berulang-ulang, bang. Pusing-pusing benda sama. Kalau kau tak pernah praktis, kau belagak tak nak praktis, tiba-tiba kena masuk racing F1, tak payah mimpi lah bang. Memang confirm lah dah tembok. Faham tak? Katakanlah you tulis sini satu, resistant, you marking sini, rally base rally, and then you lukis ada support, everything, support, lepas tu ada whatever yang you lukis, and then you save as picture. You tulis sini, 1, 2, 3, 4, entry here. You entry here. Okay, tengok TP dekat mana, dapat ke tak dapat. Itu dipanggil backtest. Save as picture. Nampak? Saya sendiri pun banyak buat lukisan. Ini satu dipanggil backtest. Satu lukisan, satu backtest. Benda yang dah jalan. Siap nampak tak? Nampak tak? Ini dah satu gambar. Kalau you lukis benda yang sama, you akan jumpa lagi berpuluh-puluh gambar yang sama. You akan jumpa resistor, you akan jumpa. So, the next time, bila price jalan, you dah tahu dah you nak masuk ke mana. Faham tak? Ini dipanggil backtest. Bila you selalu lukis-lukis makan lepas, you dah tak payah, orang cakap, tak payah nak pening-pening kepala tanya, valid tak valid, you tak payah nak follow orang sebab you dah practice every single thing. Semua you dah practice. Faham tak? Inilah nasihat saya pada para trader newbie yang selama ni follow signal orang, yes, follow sana signal, follow signal sini, follow signal sana. Bila you dah pandai. Bila you dah pandai macam ni, apa you buat? You boleh bagi signal ke orang. You boleh charge orang beratus-ratus, you bagi signal ke dia. You sell kat sini full margin. Boom. Okey tak? Daripada you follow signal orang sampai bila nak pandai. Boleh? Diam semua. Ramai pun dah keluar, 893 dah tinggal. Dah pukul 10. Lagi 5 minit, tak ada soalan lah sekali. Dia tanya lagi, bulan ni berapa kali valid? Dia tanya. You, kalau budak-budak saya, siapa tanya valid, saya tiru brother Aizullah, pelempang untuk dilepaskan. Saya garang, Aizullah lagi garang. Siapa tanya dia valid tak valid, dia bagi gambar tangan ni, lepas tu dia tunjuk pelempang untuk dilepaskan. Harga 1,500, kalau kena ni boleh koma. So itu konsep dia. Maksudnya dia bukan garang sebab apa, dia suruh kau praktis bang. Bila kau praktis kau tahu valid tak valid. Bila kau praktis, contoh kau praktis bawa kereta. Mula-mula memang kau tanya, depan tu ada lubang. Cikgu, saya nak buat apa? Okey, kau belok, belajar. Tapi kalau 10 kali depan ada lubang, takkan kau tanya cikgu lagi. Kan? Betul tak? Bila kau dah praktis, depan ada lubang, kau tak payah tanya orang, kau pejam mata pun kau boleh elak lah lubang tu. Faham tak? That's why kau kena lukis. Itu yang penting. Subconscious mind is very, very powerful. I tell you what, kalau you punya subconscious mind tak activate lagi, you will have a big, big problem. Macam mana nak activatekan subconscious mind, saya akan ajar dalam grup. Dalam grup. Itu saja ambil masa berjam-jam. Tapi memang subconscious mind is very, very powerful. Okay. Boleh tak? I think that's it boleh. Dah 10.56 dah tak ada apa-apa lagi yang saya nak ceritakan. Siapa ada lagi soalan tentang grup ke, pasal apa-apa ke? Yang lain semua sama juga.
Euro Kanada ni best betul lah. Time kita live time tu dia bagi. Berapa kali dah dia bagi? 2 kali dia dah bagi. Ya, ni cantik. Next webinar minggu depan, saya tak pasti hari apa. Maybe hari Selasa. Maybe hari Rabu. Mungkin hari Khamis. Untuk yang nyubi-nyubi tu, kalau nak bimbingan lebih lanjut, tolong, saya bukan nak paksa you all masuk. Tolong masuk dalam grup, baru saya boleh support. Kalau you nak belajar free, nak suruh support sampai semua benda pun nak disupport, memang tak payah lawan, semua benda nak free kan. Grup support dah buat, siapa yang nak depo tu boleh PM saya direct. Telegram saya tahu kan, Telegram. Okey, boleh PM, siapa yang nak depo saya akan masuk dalam grup support. Kita akan start buat lukisan situ. Dan saya akan hantar senior-senior yang hebat-hebat, yang power-power daripada grup Virus Apprentice. Yang dulu macam you all juga, yang terang kabut, valid tak valid, tapi sekarang semua dah jadi kaki balon. Dia tak sempat tanya valid, dia sadar-sadar hantar biru berlayer-layer, angin dia tengok. Okey. Kalau yang dah ada account dan trading, you bagi tahu saya, tengok siapa you punya IB. Kalau you punya IB aktif, just stay saja, tak payah tukar IB. Tapi kalau you tak kenal pun IB you siapa, baik tukar. InsyaAllah, sebab kalau you dengan saya boleh ajar macam-macam. Kalau IB tu diam je, so it's up to you guys. Alright, group Telegram, yes, no ID already. Group Telegram, group support Telegram. Okay? Okey, ada yang tanya, cikgu ajar cara layer. Okey, layer tu tak payah ajar bang, takkan ni. Tapi saya ada satu skrip. Skrip dipanggil mesin jahit. Dia automatic jahitkan untuk you. Dia akan automatic layerkan untuk you. Very, very the best. Yang trading spare halus ke CMS? Kalau nak halus pakai ECN, kalau tak halus pun pakai yang biasa. Not bad juga lah, saya dah test. Better daripada broker-broker yang sebelum ni saya pakai. Kalau dengan Hanzo, kalau dengan Hanzo stay saja lah. Buka account satu lagi. Sebab Hanzo pun student saya, nanti gaduh pula. Kalau dengan Hanzo you stay, buka satu account lagi, buka under saya pula. Dua-dua. Dengan Hanzo belajar, dengan saya pun belajar. Boleh? Syarul Nizam. Pakai nama bini boleh. Siapa yang ada bini satu tu boleh pakai satu account nama bini. Kalau siapa yang ada bini dua, boleh buka 3 account. Satu you punya account, satu lagi bini nombor 1, satu lagi bini nombor 2. So you ada 3 account. Habis yang Ming dari tadi tanya gap. Ya Allah, Ming aku nak cakap. Drop base drop, bila ada gap, dia consider sebagai drop base drop. Gap tu sebab dia tiba-tiba drop terlalu laju sangat ataupun hari Senin, dia ada gap. So dia drop lah, drop. Okey, share username Telegram. Saya akan share saya punya username dan juga saya punya PA punya username Telegram. Tapi tolong jangan spam lebih-lebih. Tapi tanya pasal nak buka account macam mana nak depo, macam mana nak buat apa semua. Once sudah run semua sekali, dia akan masukkan dalam group. But not today lah. Sekarang nak pukul 11. Ke PM bini orang pukul 11 ada yang nak kena balik. So, please respect. Maybe besok pagi saya akan bagi. Boleh tak? Nombor telefon saya takkan bagi. Nanti korang telefon, sikit telefon cakap nak jumpa lah, nak apa nak selfie lah. No way. Tak kira lah. Nisa manis ni sama Nisa manis. Nak minta nombor telefon saya, jangan harap. Nak selfie, okey, nak selfie boleh. Nanti bila saya buat kelas, physical, kalau lah COVID-19 ni dah settle, kita boleh buat kelas. Kita boleh jumpa, kita boleh selfie, alright. Okey, deponya bagaimana jika dari bank-bank Indonesia? Boleh direct bank bang. Boleh direct bank, boleh guna LD di Indonesia. Kalau kamu ada di situ, kamu bisa saja. Klik saja. Saya enggak pasti trading website di Indonesia, tapi ada habisnya di situ, nombor account, nombor akunnya dan juga nomor LD-nya. Aku enggak paham sangat di Indonesia sana tu. Aku enggak tahu sebab
Aku buka account di Malaysia, jadi aku ada nomor telefon LB di Malaysia dan juga bank-bank di Malaysia. Tapi sama saja konsep. Ataupun yang boleh pakai debit card, Visa atau Mastercard. Ya, pakai bank lokal, pakai Mandiri online bisa bagus. Bisa bagus ya. Okey, ada komen terima kasih kain. Okey, dan tanya cikgu kalau register terus jadi partner, maksudnya automatic register you tak nak jadi IB ke, you nak jadi IB ke automatic you jadi IB. It is up to you. Nah, bagi link pada orang